Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama-sama saya Nurul Zahira Muhammad Razi dalam Ringkas 10 Pagi. Dimulakan dengan banjir di Terengganu. Angka penduduk terjejas sehingga pukul 8 pagi tadi mencecah 690 orang. Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Negeri Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Cik Adam Rahman berkata, 24 pusat pemindahan sementara PPS di 7 daerah dibuka menempatkan 184 keluarga terjejas. Daerah Kuala Nerus terus mencatatkan jumlah tertinggi penduduk yang dipindahkan iaitu 206 orang di 4 PPS. Diikuti Setiu dan Kuala Terengganu masing-masing 125 dan 101 penduduk terjejas dipindahkan ke 8 PPS. 131 penduduk di Dungun dipindahkan ke 7 PPS, manakala Marang 90 penduduk ditempatkan sementara di 3 PPS. Isu infrastruktur asas di kawasan luar Bandar Sabah dan pendidikan melibatkan institusi pengajian tinggi. Antara perkara dijangka dibangkitkan pada persidangan Dewan Rakyat hari ini. Menurut aturan urusan mesyuarat, perkara itu terkandung dalam sesi soal jawab. Tumpuan Dewan juga dijangka terarah mengenai langkah proaktif pengurusan pentadbiran Universiti Awam menyediakan jadual kuliah secara dalam talian. Ini terutama kepada mahasiswa baharu bagi seksi Oktober lepas. Universiti Malaysia Sabah UMS kini menyediakan perkhidmatan saringan COVID-19 secara pandu lalu kepada orang ramai. Pengarah Pusat Rawatan Warga PRW UMS Dr. Muhammad Syafiq Abdullah berkata, perkhidmatan itu dibuka setiap hari di pusat rawatan berkenaan. Ujian saringan boleh dilakukan antara pukul 9.30 pagi hingga 12.30 hari atau 2.30 petang hingga 4.30 petang. Hampir 100 ekor ikan paus dilaporkan mati di Kepulauan Chatham, New Zealand. Menurut Pegawai Jabatan Pemuliharaan, sebilangan besar mamalia laut itu ditemukan terdampar di tepi pantai pada hujung minggu lalu. Usaha menyelamat bagaimanapun mengalami kesukaran. Berikutan, kedudukan lokasi itu terpencil, iaitu kira-kira 800 km di timur Pulau Selatan. Punca kematian haiwan itu masih belum diketahui, namun ia dikesan berlaku akibat keadaan laut yang bergelora. Bola sepak Liga Juara, Manchester United berjaya menumpaskan wakil Turki Istanbul Başakşehir 4-1 dalam saingan kumpulan H. Kemenangan itu sekaligus menebus kembali kekalahan memalukan kelab England ke atas kelab sama di Istanbul pada awal bulan ini. Kemenangan ketiga daripada 4 perlawanan bermakna Man U hanya perlu 1 mata lagi dalam mana-mana 2 perlawanan terakhir kumpulan untuk melangkah ke saingan kalah mati. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.